Integrasi Kesihatan dan Syariat. Kumpulan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahagian pengenalan, kita melihat bahawasanya falsafah pendidikan Islam ialah bertujuan untuk melahirkan individu yang mempunyai keseimbangan dari segi kebadan dan rohani. Maka individu yang berteraskan falsafah pendidikan Islam dalam pengajiannya akan bersifat takwa, ikhlas, ihsan, itqan dan istiqamah. Islam sememangnya amat menitik beratkan kesihatan, di mana nikmat yang paling besar selepas nikmat Islam adalah nikmat kesihatan itu sendiri. Menurut Dr. Mahmud Nazim Al-Nasimi, menulis bahawasanya pengajaran yang paling penting daripada pengerjaan kesihatan dalam kehidupan apabila tubuh kita sendiri dapat menjadikan seseorang itu untuk menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah dari segi agama, maruah, harta dan negara. Dia bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad SAW, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain muncul tiba. Masa muda kamu sebelum datang masa tua, masa sihat kamu sebelum datang masa sakit, masa lapang kamu sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup kamu sebelum datangnya masa mati. Maka dengan asbab itulah bahawa dapat dikatakan yang nikmat kesihatan merupakan salah satu nikmat yang terpenting selepas nikmat iman. Justru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran subjek pendidikan Islam kepada murid di peringkat sekolah menengah, pengkaji berpendapat pengintegrasian sains kesihatan yang boleh diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fahmi bin Mat Yassin, bernomor metrik 2202552. Hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit berkaitan subjek falsafah sains Islam yang berkaitan dengan integrasi kesihatan dan syariat. Dan tema yang saya pilih ialah tema perkahwinan. Dalam firman Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Yang bermaksud, dan kahwinkanlah orang-orang bujan, iaitu lelaki ataupun perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hambamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya pemberiannya, dan lagi maha mengetahui. Berdasarkan potongan ayat Al-Quran ini, secara fitrahnya manusia memerlukan pasangan dan hidup berkeluarga serta mempunyai anak. Apabila berkahwin, lelaki sebagai suami menjalankan tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, manakala isteri pula membantu mendidik anak-anak dalam mengurus rumah tangga. Kemudian kita tengok pula kepada definisi perkahwinan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita tengok apakah itu perkahwinan. Pelbagai definisi tentang perkahwinan telah diberikan oleh para sarjana ataupun ulama Islam. Antara yang terpilih ialah perkahwinan bermaksud suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban antara kedua-dua mereka. Secara umum, perkahwinan dari segi bahasa bermaksud himpun atau cantum, manakala dari segi istilah pula bermaksud akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa-bahasa lain yang membawa makna nikah yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Daripada perkahwinan tersebut, kita tengok pula apakah integrasi perkahwinan dengan syariat. Berdasarkan petikan potongan ayat Al-Quran tadi, yang juga terdapat dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu dalam bidang fiqh yang bertajuk perkahwinan. Kita boleh ambil antara hikmah-hikmah yang boleh diambil daripada potongan ayat Al-Quran tersebut ialah ia dapat menjamin kesihatan, di mana dengan perkahwinan dapat menjauhkan diri daripada maksiat, terutama jenayah zina yang boleh menyebabkan penyakit seperti AIDS, kerana penyakit ini akan menjejaskan kesihatan dan memusnahkan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Okey, yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Baik, perkara tersebut kita juga boleh kaitkan dengan pendidikan jasmani. Okey, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 1 dalam bab kekeluargaan, iaitu perkahwinan. Okey, yang menyatakan bahawa semua agama menggalakkan perkahwinan bagi mengelakkan terjadinya perbuatan yang tidak bermoral seperti seks bebas. Okey, jadi dekat mana kita nak tengok integrasi kesihatan dengan syariat kan? So kajian menunjukkan bahawa mereka yang berkahwin lebih gembira, sihat, panjang umur dan menikmati kesihatan mental yang lebih baik dan bermakna serta kurang berisiko untuk didera secara fizikal. Okey, bersekedudukan ataupun tinggal bersama sebagai satu keluarga tanpa perkahwinan yang sah tidak memberi manfaat yang sama seperti pasangan yang berkahwin. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembantaran saya pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syamli binti Hassan, nombor matrik 22026001. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan mengenai tema yang kedua, iaitu berkaitan dengan penyakit. Untuk tema yang kedua ini, iaitu penyakit, di mana saya telah memilih satu potongan ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Berdasarkan hasil daripada penelitian ayat di atas, di mana ayat ini ada menyebut berkaitan dengan perkara yang halal dan perkara yang haram. Antara perkara yang halal yang disebut dalam surah ini, di mana dihalalkan bagi kamu untuk memakan makanan yang baik-baik sahaja, di mana di mana makanan hasil daripada sembelihan yang dihalalkan itu dibolehkan untuk kita makan. Dan perkara yang diharamkan yang disebut dalam surah ini itu di mana diharamkan ke atas kamu, iaitu orang yang beriman berkahwin dengan orang berkahwin dengan perempuan yang berzina, perempuan yang merupakan seorang pelacur dan sebagainya. Itu merupakan perkara, dua perkara itu ada disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat kelima ini. Potongan ayat 5 daripada surah Al-Ma'idah dapat dikaitkan dengan hadis yang ada menyebut berkaitan dengan perkara yang diharamkan. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya, itu di antara perkara yang halal dan haram terdapat perkara yang syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging, dan jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika daging itu rosak, maka rosaklah keseluruhan tubuhnya. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Seterusnya kita pergi pula kepada apakah yang dimaksudkan dengan halal, apakah yang dimaksudkan dengan haram, dan apakah yang dimaksudkan dengan syubhah. Halal ialah merupakan setiap perkara yang tiada dalil menunjukkan perkara itu haram, dan setiap perkara yang sememangnya ada dalil itu menerangkan halalnya. Yang dimaksudkan dengan haram pula ialah setiap perkara yang ada dalil yang mengatakan ia merupakan perkara yang haram. Dan sebagai contoh, bagi perkara yang haram itu memakan bangkai, membuka aurat, berzina dan sebagainya. Dan dimaksudkan dengan syubhah pula ialah sesuatu perkara yang tidak dapat dipastikan sama ada perkara itu halal ataupun haram. Itulah merupakan yang dimaksudkan dengan halal, haram dan syubhah. Berdasarkan hadis di atas yang juga terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 2 dalam bidang hadis yang bertajuk Mencari yang Halal. Antara hikmah yang boleh diambil daripada hadis tersebut itu dengan menjaga maruah daripada rosak kerana tidak berzina, dan menjauhi perbuatan yang menjerumuskan diri kepada perbuatan zina.
Kalau hal ini bagi mencegah penyebaran penyakit menular yang merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas tersebarnya perbuatan keji tersebut seperti HIV dan AIDS. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah tampak zina di suatu kaum kemudian dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, iaitu wabak dan penyakit-penyakit tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Abu Nu'aim. Perkara ini boleh dikaitkan dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 3 yang menceritakan berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh daripada zina, daripada perhubungan seks dan sebagainya. Menurut kajian yang telah dilakukan McInnes 2009 yang juga menunjukkan bahawa hubungan seks akan merupakan punca utama penjangkitan HIV dan AIDS dalam kalangan masyarakat. HIV merupakan iaitu sejenis virus yang melemahkan sistem pertahanan badan untuk melawan penyakit. HIV akan menyebabkan AIDS. AIDS pula iaitu AIDS ataupun penyakit yang dihadapi apabila HIV melemahkan sistem pertahanan badan melawan penyakit. Sistem pertahanan badan yang lemah akan menyebabkan penyakit yang serius dan akan mengakibatkan kematian. Walaupun HIV menyebabkan AIDS, seseorang itu boleh menjadi pembawa HIV sebelum mendapat AIDS. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji atau satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Di sini jelas menunjukkan bahawa kesan zina ini sangat penting agar individu yang terlibat tidak berisiko terjebat dengan perbuatan maksiat yang lebih besar. Hal ini kerana dalam kajian Salman 2012 mendapati bahawa penlibatan remaja perempuan dengan aktiviti seks sangat berisiko mengguna kepada kehamilan wanita di samping jangkitan HIV dan AIDS dan jangkitan seksual yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahawa AIDS adalah berpunca daripada virus HIV yang menyerang sistem pertahanan tubuh badan dan boleh berjangkit melalui hubungan kelamin, pemindahan darah, penggunaan jarum suntikan yang tercemar serta melalui penyusuan badan. Sehingga kini belum ada lagi ubat atau penawar yang boleh menyembuhkan penyakit maut tersebut. Secara kesimpulannya, Islam sebenarnya agama yang penuh dengan hikmah. Ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan Hadis telah memberikan panduan kepada umatnya dalam apa jua keadaan, termasuk mereka yang terjebak ke dalam aktiviti salah laku moral. Antara jalan penyelesaian terhadap masalah zina ialah dengan tidak mendekati pintu-pintu atau perkara yang boleh membawa kepada zina. Sebagaimana Al-Quran secara jelas dan terang telah melarang umatnya mendekati zina bagi mengelakkan bahayanya zina, di mana sebagaimana kita tahu hasil daripada zina itu akan menyebabkan penyakit seperti penyakit HIV dan penyakit AIDS. Jadi konsep taubat juga perlu dipahami oleh mereka yang ingin kembali ke pangkal jalan. Jadi perlulah kita sebagai seorang umat Islam ni kata perlu sentiasa bertaubat, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurul Sakifah binti Wan Salahuddin. Nombor metrik 2202626. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan mengenai integrasi di antara pendidikan Islam dan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. InsyaAllah, mari kita teruskan. Tajuk yang akan dibincangkan pada kali ini iaitu makanan halal dan baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhnya yang nyata bagimu. Berdasarkan surah Al-Baqarah, arahan Allah di dalam ayat di atas menekankan agar memakan makanan yang halal dan tayyib. Perkara berkaitan dengan kategori makanan halal ini dijelaskan dalam pelbagai surah di dalam Al-Quran. Persoalan yang menjadi maudhu' perbincangan ialah bab mencari makanan yang bersifat tayyib. Menurut Ni Adnan,
2010, kebimbangan pengguna yang ketara kini ialah akibat daripada perkembangan teknologi. Ia menimbulkan keraguan daripada penggunaan bahan dan juga proses yang berlaku. Pentafsiran ini menekankan soal kesesuaian dan keselamatan diri hasil daripada penggunaan barangan atau makanan yang halal dan bukanlah soal halal semata-mata. Definisi tayyib. Menurut pandangan At-Tabari, tayyib merupakan sesuatu yang bersih, berkualiti, tidak najis dan tidak haram untuk dimakan. Manakala halal pula adalah bahan makanan yang murni dalam keadaan pemerolehannya, berkhasiat dalam kualiti dan juga bebas daripada sebarang aspek yang boleh menjejaskan konsep halalan tayyiban. Menurut Al-Ghazali, makanan halal bukan sahaja boleh digunakan oleh bukan Muslim, bahkan mereka boleh menghasilkan makanan halal untuk dinikmati oleh pengguna Muslim dengan mematuhi prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Integrasi di antara buku teks pendidikan Islam tingkatan 1 dan pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2 dalam bidang Al-Quran yang menyentuh di surah Al-Baqarah ayat 168 bertajuk Makanan Halal Lagi Baik. Hikmah yang boleh diambil iaitu kepentingan dalam mengambil makanan yang halal dan baik serta prihatin terhadap aspek pelonggaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan. Perkara ini juga dapat dikaitkan dengan buku teks pendidikan jasmani pendidikan kesihatan tingkatan 2 yang menerangkan berkaitan keselamatan dan kualiti makanan serta cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti. Terdapat garis panduan untuk menentukan makanan halal adalah seperti tidak terdiri daripada atau terkandung di dalamnya apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang orang Islam dilarang oleh hukum syarak memakannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Selain itu, tidak terkandung juga di dalamnya apa-apa benda yang boleh dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak. Seterusnya, tidak disedia, diproses atau dikilangkan dengan menggunakan apa-apa alat yang tidak bebas dari benda-benda najis mengikut hukum syarak. Di samping itu, dalam masa menyedia, memproses atau menyimpannya, ia tidak bersentuhan atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang tidak memenuhi kehendak garis panduan atau apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak. Kesimpulannya, pemilihan makanan yang selamat juga merupakan satu kriteria yang perlu dipatuhi dalam memenuhi konsep halal dan tayyib. Pengetahuan tentang keselamatan makanan merupakan satu langkah untuk mengelakkan diri daripada mengambil makanan yang sudah tercemar dan mengurangkan risiko penyakit bawaan makanan. Di sini ingin saya tekankan bahawa dapat integrasi di antara pendidikan Islam dan pendidikan jasmani dan kesihatan melalui tajuk Makanan yang Halal Lagi Baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Afifah binti Roslan 2202610. InsyaAllah, tema yang seterusnya yang saya akan bentangkan ialah tema keempat, iaitu senaman. Umum kita mengetahui setiap manusia ini memerlukan kepada senaman. Setelah kita penat bekerja seharian, badan kita memerlukan senaman supaya boleh merenggangkan semula otot-otot yang tegang serta dapat membaiki pengaliran darah dalam badan. Oleh itu, dalam syariat Islam, Allah telah mensyariatkan satu ibadat yang sangat istimewa, iaitu solat. Begitu banyak dalil mengenai pensyariatan solat di mana kita dapat temui di dalam Al-Quran dan juga yang diriwayatkan oleh baginda Nabi SAW. Melihat kepada kaedah pensyariatan solat, ibadah solat ini merupakan satu-satunya syariat yang disampaikan secara langsung oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Menurut Imam Sya'rawi, dalam kitabnya menyebut bahawa mengapa Allah menyebutkan pergerakan rukuk dan sujud sahaja di dalam ayat tersebut. Hal ini kerana posisi rukuk dan sujud merupakan posisi yang signifikan di dalam solat. Dalam arti kata yang lain, posisi seperti berdiri dengan betul serta duduk antara dua sujud merupakan posisi ataupun postur badan yang selalu kita amalkan dan lakukan dalam kehidupan seharian. Namun yang menjadi perbezaan ketara adalah tempoh posisi tersebut dilakukan, dan semestinya tempoh serta posisi badan yang kita lakukan di dalam solat merupakan posisi dan kedudukan yang terbaik untuk tubuh badan kita. Kajian saintifik telah membuktikan bahawa setiap gerakan yang berlaku di dalam solat bermula daripada berdiri tegak sehinggalah memberi salam sangat penting dalam memastikan setiap fungsi organ dalaman dapat bekerja dengan baik. Contohnya dalam posisi rukuk, iaitu semasa menundukkan badan pada sudut 90 darjah mampu mengurangkan tekanan antara tulang belakang. Selain itu, dalam keadaan sujud mampu membantu menambahkan aliran darah ke atas, iaitu ke arah otak, di mana ia dapat melatih dinding-dinding saluran darah agar lebih bersedia untuk menerima tekanan yang lebih kuat seperti ketika menghadapi trauma. Integrasi kesihatan dan syariat dapat dilihat dengan jelas dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1, di mana Korhin dan Lindsay telah mendefinisikan kecergasan fizikal sebagai satu keupayaan badan untuk bekerja dengan efisien bagi menjadikan seseorang itu sihat dan dapat melakukan aktiviti seharian. Jadi, pensyariatan solat ini membantu manusia untuk melakukan senaman dan regangan yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang, di mana apabila kita melihat pada tinjauan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sebanyak 33.5% rakyat Malaysia tidak bergerak secara aktif. Faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini ialah penggunaan digital yang sangat pesat pada zaman kini. Manusia tidak lagi perlu bersusah payah bergerak menuju ke pasaraya untuk mencari barangan keperluan harian. Mereka terus boleh membuat pembelian melalui aplikasi-aplikasi yang terdapat di atas talian. Hal ini dapat menjimatkan masa, namun memberikan kesan yang buruk terhadap tubuh badan manusia. Secara kesimpulannya, bertepatan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Hal ini jelas menunjukkan syariat solat ini mampu membantu manusia memberi ruang agar mereka dapat rehat daripada penat bekerja serta mampu menenangkan minda yang serabut dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ke tema yang seterusnya, iaitu tema kelima, proses kejadian manusia. Assalamualaikum, nama saya Nabiha binti Umar Razi, pelajar Diploma Pendidikan Pasca Siswaza Pendidikan Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, akan berkongsi dengan anda tentang integrasi antara subjek pendidikan Islam dengan subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Bagi saya, kedua-dua subjek ini berkait rapat antara satu sama lain jika ianya dapat disampaikan dengan baik oleh kedua-dua guru yang mengajarkan subjek ini. Isinya yang menceritakan perkembangan peringkat demi peringkat, terutama bagi kehidupan manusia sejak sebelum berada dalam rahim ibu lagi. Bagaimana kehamilan berlaku, seterusnya perkembangan apabila dilahirkan dan sebagainya, cukup lengkap, mempamerkan adab dan nilai yang patut diikuti serta dilakukan oleh seseorang individu. Mungkin ia kurang
penjelasan secara saintifik. Akan tetapi, proses ini berlaku amat berkait rapat dengan naluri dan perasaan seseorang manusia itu Untuk sendiri. tugasan murid, antara metod kajian yang digunakan adalah objektif utamanya untuk mengenal pasti kefahaman murid terhadap pengintegrasian sains kesihatan dalam syarat Islam itu sendiri. Sasaran kajian ialah 50 orang murid daripada tingkatan 2 yang ada 2 kelas. Murid dibagikan kepada 10 kumpulan di mana setiap kumpulan ini terdiri daripada 5 murid. Kaedah yang digunakan adalah pemerhatian ataupun participant observation. Tugasan yang diberi adalah murid perlu mencari dalil hubung kait antara sains kesihatan dalam syariat Islam. Murid dibenarkan untuk mencari bahan atau sumber menggunakan komputer ataupun bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan maupun di makmal komputer. Dapatan kajian kesemua 10 kumpulan berjaya menjumpai dapatan yang tepat bahawasanya sains kesihatan punya integrasi dalam syariat Islam. 3 kumpulan daripada 10 tersebut berjaya menjumpai tema yang sama, manakala selebihnya membawa penemuan tema yang baru dan berbeza. Ketika sesi perbentangan, kesemua kumpulan telah membentang hasil dapatan mereka dan berjaya menjawab objektif kajian, cuma terdapat satu kumpulan yang gagal menjawab makna integrasi dengan jelas. Kumpulan tersebut cuba menghubungkaitkan konsep maaf dengan kesihatan mental, namun tidak dijelaskan pembuktian konsep maaf tersebut dalam pendidikan Islam itu sendiri. Kumpulan selebihnya membawa tema yang pelbagai seperti konsep penjagaan mental dengan konsep iman, makanan halal dan menjaga diri, dan memberi penerangan yang jelas dalam pembentangan mereka. Kesimpulannya daripada hasil kajian yang pengkaji dapati daripada tugasan murid yang telah diberi, hampir keseluruhan murid telah memahami dengan baik pengintegrasian sains kesihatan dalam syariat Islam. Jadi di sini saya memainkan peranan sebagai seorang guru untuk menjelaskan kepada mereka dengan lebih dalam dan lebih terperinci supaya mereka nampak dengan baik. Supaya mereka tidak lagi memahami sesuatu itu secara atas pagar. Okey? Sebagai contoh, konsep kelahiran atau penciptaan manusia itu sendiri, mereka jelas bahawa menghargai diri sendiri sebagai seorang manusia dan juga seorang hamba yang bukan hanya melakukan suruhan dia dan meninggalkan larangannya. Akan tetapi, hikmah bagi setiap larangan tersebut mereka jelas dan ambil tahu supaya boleh diterangkan kepada rakan-rakan atau ahli keluarga yang lain. Dan hikmah itu bukan hanya dilihat di dalam subjek pendidikan Islam, tetapi juga diterangkan secara jelas dan nyata dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan, di mana terdapatnya tajuk-tajuk bahayanya zina, bahayanya pengambilan dadah, bahayanya pergaulan bebas dan lain-lain. Sebagai seorang bakal guru, saya yakin dan percaya sekiranya subjek PCPK ini dapat diterapkan dengan baik dan diberi kefahaman yang penuh, maka fungsi guru pendidikan Islam tidak akan menjadi sukar, malahan boleh memberi fokus kepada isu-isu lain seperti isu ibadah dan sebagainya. Kerana pada ketika itu cerucuk telah kita pasakkan dalam diri pelajar-pelajar hari ini, dan jati diri mereka terbina bukan sahaja daripada subjek pendidikan Islam, akan tetapi telah ditambah baik oleh guru-guru subjek mata pelajaran yang lain seperti biologi, fizik, kimia, matematik, sejarah dan sebagainya. Dan daripada situ kita boleh menampakkan fungsi sebenar seorang guru yang tidak hanya mengajar, malahan memberi pendidikan yang pastinya akan menjadikan mereka seorang manusia yang luar biasa, juga hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk rumusan pengintegrasian pendidikan jasmani dan kesihatan
dan pendidikan Islam dalam KSSM ternyata mempunyai perkaitan yang amat signifikan dalam konsep pendidikan Islam zaman kini. Ini dapat dibuktikan melalui penulisan pengkaji apabila berjaya menyinaraikan tema-tema yang berhubung kait antara dua subjek tersebut. Malah dikukuhkan lagi dengan hasil pemerhatian pengkaji terhadap aktiviti yang dijalankan terhadap murid-murid. Sebagai warga pendidik, lebih-lebih lagi dalam pendidikan Islam, maka amat bertepatan untuk sentiasa mencipta perkaitan yang rasional antara subjek-subjek tertentu agar memberi ingatan kepada diri sendiri dan murid itu juga.